Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Bertemu kembali kita di Jom Lepak dulu bersama saya Rabeku dan Pali. Okey, apa khabar Pali? Alhamdulillah, sihat je Sihat sini. Alright. Cuma masalah air je lah. Seminggu dah tak ada ni. Tak hujan kat sana? Ha? Tak hujan? Dah hujan setakat ni, Kuala Lumpur. Ya. Mana air tu macam Tu. mana, macam satu macam mana masalah air, bekalan air tak cukup ke macam mana maksudnya? Dia paip di dasar sungai tu bocor. Oh, Maknanya okey. satu Kuala Neruh lah tak ada air. Okey. Lama dah ni? So mana kena. Dia start beberapa bulan dekat seminggu dah kot. Wah. Kritikal juga tu. Kalau saya kalau antara air bagi pilihan antara air dengan elektrik, saya nak air. Betul. Elektrik tak ada tak apa. Air tak ada masalah. Memang masalah kalau tak cukup air. Tapi itulah dugaan kita Iyalah, betul. Okay, so sahabat-sahabat yang join pada malam ni, kalau boleh komen, kita nak dengar kita punya sound system macam mana, okay, clear ke tak clear, gambar ada masalah ke, tolong bagi feedback. Okay, so hari malam ni kita akan sembang-sembang dengan siapa, Pali? Malam ni kita akan bersama Abading kita. Abading ni dia sebenarnya adalah ahli, tak silap saya, basis kumpulan rock Panji. Kumpulan ni popular pada tahun 90-an dululah. 90-an So, okay. 90-an. Kumpulan rock Panji. So, saya ingat lupa lah kumpulan Panji ni. Saya rasa lagu apa yang lagu, sebab 90-an tu saya masa di 90-an tu saya di universiti. Benda-benda lagu-lagu memang kau panggil takat jiwang lah. Betul. Tahun-tahun tu memang takat jiwang. Tahun tu. Lagu apa paling masa tu yang tengah popular? Patah Sayap Terluka, tak silap saya tajuk dia. Oh, right. Nanti saya cuba cari. Nanti mungkin kita cuba nak mengimbau kembali nak mengimbau kembali kan lagu Patah Sayap Terluka. Alright. Kadang-kadang kita dengar lagu je kan. Kita dengar lagu tapi kita tahu tajuk. Tu betul. Betul. Bila kita dengar sound, lagu ni kita dengar. Betul. Okay, sambil tu kita berjemput ke studio kita, saudara tu Abang Din kita panggil kejap Abang Din. Assalamualaikum. Mana ada tu boleh share. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Li, terima kasih Abaiku kerana jemput hamba malam ni. Okay, ini orang hebat ni. Itulah, kita pun bersahati lah Abang Din join kita orang. Alhamdulillah, terima kasih. Saiful Hisham bagi salam. Saiful Hisham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang hebat juga tu. Alright. So, Abang Din ni duduk mana sebenarnya? Saya sekarang ni tinggal di Batu Buruk lah. Memang asal Terengganu ke macam mana, Abang Din? Memang saya asal Terengganu. Dilahirkan di Kija dan dibesarkan di Batu Buruk. Okay. So, kalau kumpulan Panji tu memang totally Terengganu ke atau campur dengan negeri-negeri luar? Untuk first album tu memang semuanya original Terengganu. Alright. Semuanya Dungun. Saya seorang je Kuala Terengganu. Semuanya Dungun. Wah, okay. Okay. So macam mana, maaf saya tanya, kita mengimbau semula cari-cari lagu tu, kita mengimbau dulu. Masa tahun bila agak band Panji ditubuhkan? Ditubuhkan pada tahun 1992 lah pada tu. 92. 92. Tapi dirilis album untuk first album tu tahun 93. Tak lama lah, setahun je lah. Tubuh setahun dia terus. Wah, itu dah memang dah fast track lah tu. Betul. Zafir ada komen itulah ketika itu. Ya. Lagu Mehua bukan lagu Panji ke? Bukanlah Zafir. Mehua bukan Mehua kan? Mehua bukan. Apa nama aku dah ingat dah. Nama aku pernah benda dah tu. Tapi best kita orang lah tu lagu tu. Yang tercetus yang band Panji tu macam mana, Abang? Yang tercetus band Panji tu. Cerita dia abang-abang Panji tu sebenarnya dia orang dah involve awal lah. Saya ni memang kemudian. Lepas tu Azam Dungu, masa tu projek ni projek Azam Dungu lah. Azam Dungu. Dia pencipta lagu kan? Azam Dungun. Dia pencipta lagu lah. Ya. Profesor Dr. Azam Dungun. Ya. Dah dapat prof sekarang. Lepas tu masa tu arwah Rafi
Ataupun OP, kita panggil OP. OP dia punya apa? Vocalist Penyanyi lah. Vocalist. Ya. Masa tu saya dah kenal dia sebelum tu lagi. Masa tu kita orang sama-sama pergi Khusus Yupeng masa tu. Khusus Yupeng. Okay. Lepas tu dia panggil saya, dia telefon, Tedeng nak pakai basis untuk satu kumpulan. Nama tak ada lagi masa tu. Tak ada nama lagi. Tak ada nama lagi. Right. Lepas tu kita orang berkampung di satu studio di Dungun lah. Berkampung di situ. Masa tu saya budak lagi, umur baru tak sampai 20 lagi, tapi tinggal mak ayah dah first time masa tu kan. Kalau tak sampai 20 tu bayar sebaya rasa sebaya ni. Oh ya ke? Saya tahu 72. Saya 71. 71 Allah. 71. Okay, 10 tahun je beza saya. Right. So yang bawa Aberdeen ke buat rekod tu Azam Dungun lah. Azam Dungun lah. Masa tu kita ada buat audition jugalah untuk nak mengisikan jawatan basis tu. Okay. Jawatan basis tu. See. Alright. Tapi nak jadi rezeki saya lah. Dalam ramai tu Azam Dungun pilih saya lah. Alhamdulillah. Mana antara masa buat pemilihan tu mana Prof tu ada sekali lah, Prof Azam tu. Ada sekali lah. Ya. Okay. Ramai jugalah yang mari buat audition hari tu. Ingat saya lah kan. Masa tu saya boleh dikatakan bukan basic lah. Bukan pemain bass yang betul lah. Masa tu saya mula dengan main drum dulu. Boleh lah main drum kat kampung kan. Okay. Nak drum. Lepas saya main gitar bass pun masa tu kat kampung, masa main gitar bass dengan akustik je. Gitar yang akustik biasa, tapi saya buatkan bass. Jadikan bass itu je. Tak tahulah macam mana dah. Ini Tuhan punya kerja lah kan. Jodoh saya dengan bass tu. Ya, betul. Bila once kita dah dapat bila once kita dah dijemput untuk join dengan Panji tu, kita betul-betul lah. Masa tu budak abang-abang kita tengah tidur, kita praktis lagi. Zaman tu praktis bukan zaman sekarang. Ada play apa YouTube apa semua sekali. Dulu susah. Kita pun kita nak cerita juga ni antara dulu dengan sekarang. Nak cerita juga, nak tanya juga perbezaan dulu sekarang. Okey. Menarik persoalan yang menarik tu. Itulah. Sebab mana orang lama tu masih ada masa sekarang, masih aktif kan? Apa dia masih aktif kan dalam pemuzik ni? Alright. Ya, betul. Bagus. So, Pali continue, saya cuba cari lagu Saya Terluka Saya Terluka. Just continue Pali. So besar. Boleh. Apa ni? Dengan album dengan Panji berapa album sempat ni? Sempat buat lah, sempat rakam. Sempat rakam semua sekali 3 lah. 3 album. 3 lagu ke 3 album? 3 album. 3 album. Satu album 10 lagu. Zaman dulu lah. Betul. Tahun first album tahun 93, second album 96, third album 98. Itulah saya bercakap dengan Beku tadi, saya kata lagu yang saya dengar tu benda Patah Sayap Terluka ke? Betul ke tajuk? Saya terluka, tak ada patah. Sayap terluka je. Tak ada patah. Saya terluka je. Tu Patah Sayap Malam pun salah. Patah Sayap Malam, ramai orang confuse dulu. Patah Sayap Malam, Kumpulan Masa, saya tahu. Lagu dalam masa yang tu. Itu album ke berapa ni? Yang sebab ada yang komen Sayap Terluka. Album ke berapa? Tu album kedua ni. Album kedua. Yang Semilih tu? Semilih tu album pertama. Semilih tu dinyanyikan oleh Allahyarham OP. Album kedua Sayap Terluka tu dinyanyikan oleh Allahyarham Norman ataupun kita panggil Mak Nong. Tetapi pada masa album yang pertama tu Mak Nong ada juga, tapi dia main gitar. Dia main pusing-pusing gitu. Tapi album ketiga vokalis sama. Vokalis sama dengan Mak Nong jugalah. Saya dengan Arwah Norman ni memang tak lari. Memang 3 album saya dengan dia je daripada full album. 3 album. Dia berapa album semua apa Den? 3 abang aku. 3. Alright. 3. Alhamdulillah dah saya dengan Arwah Norman sempat ketiga-tiganya sekali. Okay. Yang lain silih berganti. Yang lain silih berganti Ya. Yang mula-mula tu Terengganu, lepas tu yang album berapa dia start betul tukar-tukar ni? Album kedua lah. Album kedua masih lagi dengan Rosie, asalnya penyanyi drama Panji yang asal.
Lepas tu kita panggil orang Kuala Lumpur seorang lah, Faizal orang Selangor. Third album saya dengan Mak Nong je lah yang kekal orang Terengganu. Yang selainnya semua daripada Kuala Lumpur. Dipanggil line up masuk dengan line up. Ia termasuk dengan seorang gitaris dari kumpulan Legacy lah masa tu. Legacy pula tak ada, kita pun tarik masuk dengan kita orang lah. Okey. Maknanya Legacy tumbang awal lah pada dulu ada. Legacy dulu baru dia join dengan Panji untuk album ketiga tu. Okey. Alright. Saya cuba share lagu apa Patah Sayap Bukan Patah Tak Ada. Patah Tak Ada. Saya tu luka orang. Itu Sayap Malam. Saya salah ni. Kenapa tak keluar? Kita dengar dulu lagu. Dengar lagu ni tinggal sama sekolah-sekolah rendah. Masa tu Lee umur berapa Lee? Dah berapa Lee masa tu Lee? Saya rasa saya dah jopak ke dah jual apa. Allah. Itulah bila saya tengok lagu-lagu ni, saya tengok cerita The Rock lah. Cerita Rock betul. Cover. Tu kata ini kenangan zaman dulu ni. Betul. Yalah, masa tu saya ingat saya masih study lagu tu. Lagu tu saya masih study. Saya belajar dekat UPM. Kalau tahun 93 tu saya second year. Betul. Masuk universiti dah aku. Dah tua dah Li. Kita bersodak pun belum Alright. So kita cerita pasal peredaran zaman masa Aberdeen bergiat masa tahun 90-an dengan sekarang. Konsep belajar tu macam mana? Cuba Aberdeen kongsi sikit cara pembelajaran dengan sekarang dulu. Kalau dulu tu memang kita memang penuh dengan kepayahan lah penuh kepayahan. Kalau macam saya dulu macam saya kata tadi, kita nak sebelum saya join Panji pun kita main pun kita tak ada nak refer mana-mana benda perkara ataupun tak ada guru lah. Maksud main kita pun tempat nak belajar tak ada lah, tak ada tempat belajar maksudnya. Tak ada tempat belajar. Mana tanya member macam tu lah, kod ni macam mana, kod tu macam mana. Asalnya lepak dekat kedai ni lah, kedai ada dekat kita orang panggil kedai jimat, kedai baru kat Jalan Kamarudin tu. Memang lepak situ lah, main gitar akustik. Lepak. Memang betul-betul lepak kena dengan konsep kita ni lepak kan. Asalnya kat situ lah. Lepas tu dah berani pergi jamming apa semua sekali.
Saya ada satu cerita lah nak khabar kesungguhan kita ni. Jarak antara rumah saya Batu Buruk tu ke tempat jamming bandar tu lebih kurang dalam berapa kilometer 4-5 kilometer macam tu lah. Alright. Zaman dulu tak ada transport. Masa tu sekolah lagi kan. Naik basikal. Basikal pula basikal tak ada basikal. Pakai basikal toki. Arwah toki. Oh, basikal besar. Yang ada basikal besar yang ada tiang. Dia ada tiang. Ada galang tengah atas. Yang para besar belakang. Betul. Pakai yang tu. Saya pakai seluar putih. Saya pakai seluar putih. Naik basikal pergi dengan kawan saya lah. Lalu kat jarak Jalan Pusara tu. Dan mata masa tu kelabu dah. Saya sebenarnya berkacamata daripada dulu dah, daripada kecil dah. Lepas tu dah pakai kacamata. Lepas tu lalu kat jarak tu dak nampak lah. Apa tiang gohok terbalik. Tiang gohok terbalik malang kan. Saya langgar jatuh dalam air lecoh. Air takung air. Takung air tengah padang tu. Bayangkan seluar putih. Ya betul. Lepas tu berjeruk Lepas tu kawan kata, "Ding balik ya ding." Dah balik kata. Kena teruskan kau Pergi sekolah, berhenti sekolah sekolah rendah start sama 2. Berasa-basa berjeruk gitu. Sambung pergi jamming. Masa tu siang ke malam? Malam sambung pergi jamming. Malam. Malam. Budak-budak sampai tu kejut dah mana bahasa jeruk dah kata aku ubah tu. Sambung jamming. Lepas tu, bercakap pasal soal belajar. Gitulah, tanya orang sekarang macam mana cara dia main. Tapi satu yang memberi kelebihan pada saya lah, saya rasa. Minat semula jadi saya untuk nak main muzik tu, kita cari, istilah bahasa muzik kampung, kita panggil cari lagu. Cari lagu maksudnya kita minat lagu dia. Contohnya macam lagu Ella. Kita cari lagu Ella. Saya pun carilah dia punya kod melalui lagu-lagu tu. Melalui lagu Ella lah. Contoh macam Sembilan. Dia lah manual lah. Apa? Manual betul. Bunga dia macam tu sebiji kita cari. Saya cuba sebiji kan. Cuba 100% cari sampai satu album. Adicate pun satu album. Ini masuk semua. Ini masuk try and adjust lah ni. Try and adjust. Try and adjust. Try and adjust lah. Bukan try error. Try and adjust betul. Try and adjust. Betul. Lepas tu dari situlah nak banding dengan sekarang ni. Lepas tu masa saya join dengan Panji tu, masa saya berkampung yang saya cerita tadi tu, berkampung dekat studio tu, masa tu lah ada arwah Norman ataupun arwah Mak Nor kata, "Deng, mu tengah cari, mu pada slap dah," kata. Masa tu saya terpilih dah jadi Panji. Saya tanya dia, "Slap tu pernah Select tu bahasa Melajunya tak apalah." Lepas tu dia pun tunjuk main. Dia select main bass kan. Bahasa kampungnya panggil jazz jazz punya style. Kata, "Allah, aku tak pandai benda gini no." Dia pun bagi saya tape VHS tape tu ya VHS ya. Yang apa nama dah yang Mak Saleh tu. Betul. Lepas tu carilah. Saya pun main select. Pecah jari ni, saya ganti jari ni. Pecah jari ni, saya jari ni. Pecah aku semua. Baru belaka main lagi. Slap tak ada orang guna slap pakai kliki. Saya pakai kau. Dia tak pakai apa nama tu apa dia punya? Pitram. Dia tak pakai. Kita tak pakai. Basis biasanya tak pakai tu. Biasa kita pakai jari je. Okey. Tadi besar kan sekolah. Okey. Yang tu untuk gitar je lah. So kat situ lah punya kepayahan dia. Lepas tu dah termasuk lagi masa kita tengah perhatian dengan video tu. Kan kepala head kotor kan. Ya betul. Ambil alkohol lah. Alkohol lah. Okey, sambung balik. Macam tu lah. Tapi zaman sekarang senang. Zaman sekarang betul. Mana-mana sekarang ni zaman sekarang guru mengejar anak murid. Ya betul. Tapi kelebihan dia antara dulu dengan sekarang ni oleh kerana ini saya rasa fitrah manusia lah kan. Kerana kepayahan tu kita membuatkan kita jadi kebal sikit lah kot dalaman. Jiwa jadi wajar sikit lah. Kena ada apa-apa halangan kita steady lagi. Lepas sekarang ilmu senang dapat. Jadi dia punya hati fragile lah. Betul. Setuju sangat. Kita boleh tegur, tak boleh apa dia punya tu kan. Macam tu lah lebih kurang. Betul. Tapi itulah Wadi. Bila kita try error tu kita lagi cepat ingat tau. Kita akan ingat sampai bila sebab kita kalau duduk, kalau kita tengok je, kita hafal ETU ke benda, sekejap je, tak ingat. Tu saya rasa. Betul, setuju sangat. Sama je kalau mana-mana dalam bidang seni ke, sama saya rasa. Foto ke, video ke. Kalau benda yang kita belajar sendiri tu, kita ingat lama lah.
Ya, betul. Sebab saya ingat pun saya dulu pun saya belajar fotografi pun masa tahun 2000 masa tu fotografi tengah naik. Dan masa tu tak ada guru. Cuma bagaimana nak dapat ilmu tu saya kena travel ke Kuala Lumpur tau. Sebab saya punya gang, saya punya team, saya punya orang yang sekepala yang layan masa tu layan makro, semua ada kat KL. Kat Kelantan saya tak jumpa lagi member-member yang sekepala dengan saya. So sepatutnya saya travel ke Kuala Lumpur nak belajar semata-mata cari ilmu. Tapi itulah kata tapi itulah kan kata pengalaman mengajar segala-galanya kan. Maknanya kalau jatuh bangun kita betul pun mana kita masih lagi steady lah. Macam zaman sekarang kalau dah mana kemudahan dah ada. So panggil dia orang pun mudah give up sebenarnya. Kan bila sesuatu tak sampai tu terus down, terus macam give up lah aku. Malah aku nak buat lain lah. Dia tak ada inisiatif nak terus nak cari apa puncanya, apa masalahnya, kenapa boleh tak kita berbetulkan. Sebab mungkin dia dah disuap je lah. Ya, betul. Terus setuju dengan Abang Dan cakap, kata sekarang dulu anak murid cari guru kan. Sekarang kata-kata cikgu yang bagi yang cari anak murid. Betul lah. Tak, kenapa kalau macam siapa ramai jugalah yang tanya saya macam mana nak belajar kereta habis semua sekali. Saya tengok dia dulu. Kalau macam dia macam acuh-acuh malah. Pasal saya belajar secara percuma. Betul. Pasal kita dapat pun secara percuma. Jadi tengoklah. Kalau betul-betul ada jugalah yang betul-betul betul-betul gifted dan betul-betul semangat. Kita tengok dia, kita ajar sikit pun dia cepat kakak tau. Awak jadi begitu sedap tau. Kita pun bangga lah bila tengok dia, wow, boleh main dah. Okey lah. Ini acuh sekejap tak sekejap ni malah. Maknanya Abang Ding, dia kena kadang-kadang untuk main muzik ni kena gifted ke ke kalau orang tu tak ada bakat, kalau tak ada bakat lambat sikit lah kah? Dia dua ni tak boleh nak lari. Minat dengan bakat. Sama juga dengan fotografi lah. Betul. Minat dengan bakat. Dia seiring dua tu. Dia seni konsep seni semua samalah. Sama juga dengan lukisan pun, penulisan pun sama je. Yang penting ada minat. Yang penting ada minat. Tak ada minat semua tak jadi. Alright. Maknanya Abang Din ni memang belajar sendirilah asal-asalnya ni tau. Fully tau. Ini belajar sendiri lah. Kan ada lepas tu cari guru ke benda, tak ada? Boleh dikatakan waktu bukan tak ada langsung, ada juga kita jumpa dengan Abang Muhalim Iklim. Lepas tu kita jumpa basic yang dahsyat-dahsyat lagi yang kat KL tu. Tanya macam mana mau buat macam slab, adalah tanya sikit-sikitnya tu. Lepas tu kita praktik lah kat rumah, adalah yang tu. Tapi yang tu berapa persen sangat lah. Yang lain semua reka diri. Rasa sedap. Bukan kita mengadak lah, macam mengadak tu guru, tak laki, tak ada lah. Betul. Gitu lah lebih kurang. Maknanya kita tanya-tanya pendapat gitulah. Abang Muhalim. Junaidi. Band lama Terengganu. Berapa band ada kat Terengganu sebenarnya? Lama dah Terengganu kang. Berapa band ada kat Terengganu sekarang? Dulu masa zaman masa time Panji tu berapa band yang ada kat Terengganu? Panji masa tu dah silap saya mula-mula sekali dia punya kronologi dia lah. Okey. Mula-mula tu Brand Connection lah. Itu 70-an. Brand Connection. Sunyi dan sepi. Okey. Tiada bintang yang itu. Lepas tu 70-an. Lepas tu di era adalah satu dua band lagi pada era 70-an, apa nama tak, PBs apa tak. Ini yang Junaidi cakap ni. Junaidi beritahu ada band lama dia PBs, The Brand Connection, The Kid. The Kid, betul. The Kids tu dia lebih pada satu album rangkuman. Saya ingat lagi rangkuman. Tajuk dia Sengsara Timur Tengah. Maknanya dia campur-campur semua. Silap saya apa dia? Rangkuman tu macam mana? Dia gabung. The Kids daripada Terengganu, The Medicine. Kumpulan mana lagi adalah dia buat macam Battle of the Band punya. Yang tu saya sempat tengok. Macam Iklim tu selepas Panji ke sebelum? Iklim dulu. Iklim tahun 91 tak silap. 91. Iklim lepas dulu tu lah. Iklim. Beza tak lama lah, 2 tahun je lah bezanya. Dalam era yang sama lah. Era yang sama, era 90-an. Dia awal 90-an tu banyak. Lepas Iklim, Wisa. Lepas Wisa, Spring. Spring Wisa tu antara dua tu lah, yang mana dulu lebih kurang tahun pun beza 1-2 tahun je. Okey. Lepas tu baru Panji lah. Panji tahun 93 lagi kumpulan Wisa kan? Wisa betul.
Visa tu selepas. Terengganu juga ke Visa tu? Visa Terengganu. Oh ya ke? Syam, Jo, Im. Itu sekali dengan Panji kan selepas Abadi. Macam mana? Yang visa tu bila? Dia selepas Panji lah. Sebelum lagi. Awal lagi. Dia awal lagi. Untuk album Untuk Umur Selamanya tu dia dulu dah. Baru kita. Okay. Band lama ke band band Bumi, band Hong Kong, band Saihan. Cikgu Tolaha. ada Cikgu Tolaha masuk. Oh tu. Cikgu Tolaha. Ni ada sahabat nama Sazali. Abang kalau Abang dia tengok komen, Abang dia nampak ada, tengok ada kat ada kena gambar macam ada soal tu. Okey. Ada komen kan? Nampak? Ada baru perasan. Adalah orang tu. Ingat pasal awal. Biasa gitu je. Boleh baca kat situ lah. Boleh je nak baca tu. Apa saya boleh buat main kat sini. Ini Abang Saiful Hisham ni dia ajak karaoke ni. Guna Google Meet. Google Meet. Boleh aja. Ajak capek orang kata. Orang lama ini salah ke. Kata. Tu ya Junaidi dia komen tadi. Lepas tu Cikgu Tolaha masuk. So okay, yang apa? Yang Kumpulan Panji ni kira 3 album lah. 3 album. 3 album Abiku. 3 album. So 3 album 30 lagu. 3 album tu berapa tahun? Dan tahun yang sama atau berapa tahun? Ataupun macam setahun satu? Setahun satu macam mana maksudnya? Album pertama tahun 93, album kedua tahun 96, album ketiga tahun 98. Tahun gawat. Okey. Lama juga kalau Panji kan. Lama jugalah dia. Lama juga. Tapi yang bestnya rezeki Panji lah. Makna kita bernaung di bawah company yang besar-besar lah. Sony kan? Ke apa? Sony Music. Sony Music album pertama, yang kedua BMG. Company lain. BMG kedua. Okay. Dan yang ketiga kita publish sendirilah. Yang tu anda bawah Wrong Gang Records. Wrong Gang Records. So Pulau Panji pernah masuk ni ya, muzik-muzik ke, jual lagu Pernah tapi balik awal. balik tapi awal. At least masuk lah. Panji ni dia katakan antara band-band Terengganu yang lain dia tak adalah popular sangat. Dia suam-suam kuku je nak banding dengan Iklim, nak banding dengan Spring kan macam tu lah. Macam Kumpulan Panji tak? Lagu-lagu dia kalau dia lebih berunsur pada apa? Ke dia macam lebih cerita ke, ada ketuhanan ke? Album pertama tu dia kau tanya saya album mana yang paling saya suka sekali, ketiga-tiga album tu memang saya suka album yang pertama lah. Pasal dia berkonsep. Berkonsep. Itu idea Profesor Dr. Azam Dungun lah. Kita kenalkan konsep ethnic rock. Kita rock. Tapi kita masukkan elemen-elemen tradisional ataupun etnik dalam album tu. Dalam dia punya muzik lah. Muzik kelainan dia kan. Kelainan dia. Walaupun dalam tu lagu Killer Song memang tetap kena ada lah kan. Betul. Alhamdulillah album pertama tu album Semile dan lagu Semile dan lagu Kasih Yang Tak Pasti yang duet dengan Amin Spring tu mendapat tempat di atas peminat lah. Alhamdulillah. So tapi elemen tu tetap ada. Elemen mana? Elemen etnik. So album kedua ketiga pun ada lagi elemen tu. Album kedua kalau orang tanya, wartawan banyak kali tanya lah. Okey, Panji kali ni apa konsep Panji? Kita cakap album kali ni konsep dia CM je. CM, apa tu CM? Cari makan. Tak ada konsep So rock je. Antara tiga-tiga album tu yang mana agak yang laris yang jualan keras? Jualan tu laris album pertama lah. Album pertama hampir kat 30,000 juga. Wow. Okay. Tapi kita kena ingat jugalah kalau dia dari segi jualan tu rasa macam kurang adil sikit lah. Pasal tu zaman dah peredaran. Nak beredar lah. Daripada tahun 93 nak pergi ke 96 dia punya tu CD dan kaset tu dah kurang agak dah ada kurang. Betul. Betul. Dia dah tu ada soalan. Ini album pertama. Siap bagi tahu ke soalan ni. Soalan ke ni? Soalan. Apa perbezaan macam tadi lah. Album kedua penerbit Awam BPR, betul?
Betul. Album kedua dan album ketiga Awam BPR. Betul. 30K zaman 90-an tu kira banyak dah. Boleh lah. Tak ni yang kata Junaidi tadi ditanya, apa beza antara yang apa album pertama dengan album kedua tu? Dari segi album perbezaan. Kedua, okey. Macam saya cakap tadi lah, maknanya album pertama tu yang membezakan ketiga-tiga album ni. Cuma dua album tu sama je, album kedua dan ketiga sama je. Kita konsep Charma. Cuma album yang pertama tu je lah. Album pertama tu ya yang berkonsep ethnic rock. Ethnic rock. Saya suka album pertama. Sicily memang saya suka. Cuma kalau orang kata apa dia lagu mu boleh jual, boleh meletup-letup macam iklim, macam apa semua sekali. Tak tahulah kalau saya alasan saya mungkin orang tak boleh terima lah kan, tapi saya rasa album tu terlalu advance bagi saya lah. Masa tu? Album tu telah masa tu dah advance. Maknanya bukan zaman tu sepatutnya album tu. Untuk zaman sekarang. Untuk zaman sekarang. Alah, bergegar. Bergegar. Yang semili tu apa dia maksud dia? Semili tu angin lah. Angin. Tengok sebab saya tengok bahasa-bahasa dia macam lain lah sikit. Macam bahasa klasik je. Zaman dulu dia punya lagu dia punya lirik dia banyak melankolik, banyak unsur-unsur hyperbola, unsur semilir, unsur-unsur personifikasi, metafora, macam-macam lagi lah. Zaman sekarang semuanya mudah. Tapi ini bukan saya rasa ini bukan masalah Malaysia je benda ni. Ini masalah global. Seluruh dunia pun macam tu. Easy come easy go. Masuk belah sini, keluar belah sini. Macam makanan lah, mi segera. Itu pandangan saya lah. Maknanya bukan Malaysia saja, seluruh dunia pun macam tu. Mana kita kalau cakap pasal dunia, entertainment untuk dunia, mana kita nak dapat Lionel Richie lagi untuk zaman sekarang? Mana kita nak dapat Mariah Carey lagi untuk zaman sekarang? Backstreet Boys apa lagi? Tak ada. Semua easy come easy go semua. BTS sekarang BTS untuk 5 tahun akan datang ataupun 10 tahun akan datang, you all ada jaminan ke lagu tu akan meletup lagi untuk orang dengar balik? Saya rasa lah. Minta maaf lah saya K-pop dia punya rekod dia macam tu. Kita ambil fakta je lah. Yalah, betul. Dia macam ikut trend yang benda. Ikut trend lah. Muzik ni dia revolusi. Dia sentiasa bergerak. Daripada zaman, kalau kita tengok daripada zaman 40-an, dia punya cara nyanyian lelaki dia macam tu, perempuan dia macam tu. Lepas tu ada Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, nyanyian dia macam tu, macam ni. 60-an dia punya lain pula. Dia punya teknik nyanyian tu. 70-an macam tu. 80-an rock tu dah menjerit-jerit. Siapa yang menyanyi tak menjerit, tak sampai F sharp minor, bukan rock. Note tu memang bukan rock. Bukan rock. Cuma masa tu nak yang high pitch punya. Betul. Sekarang ni asal boleh je. Kalau orang tanya saya pun, saya tak gerti lagu yang macam mana orang nak. Saya pun tak, bukan zaman kita. Pakai auto-tune lah. Auto-tune. Pakai je. Suara macam mana pun boleh jadi lah. Rakaman pun berbeza sekarang Abeku dengan Lee. Teknologi lah. Teknologi. Zaman dulu kita analog. Itu zaman saya analog. Maknanya kalau kita silap pun kita boleh stop, dia boleh sambung lagi apa semua sekali kan. Itu tak cerita lagi zaman-zaman saya berborak-borak dengan abang-abang kita yang terdahulu lagi tu kan. Zaman 70-an, macam Hey Ames, saya pernah berborak dengan dia, M. Nasri tu semua sekali. Zaman dulu pertengahan 70-an ataupun awal 70-an, dia orang rakam semua pakai manual. Semua pakai manual. Maksudnya serentak. Rekod serentak. Maknanya muzik dengan penyanyi sekali. Siapa yang silap yang kat ending tu, silap ulang balik. Katakan basic silap. Ulang balik. Maknanya dalam studio tu semua ada lah. Semua complete set lah dalam studio tu. Dia tak ada yang boleh susun by track lah. Tak boleh. Tak ada digital macam sekarang. Zaman sekarang semua digital. Semua sekarang semuanya bass pun pakai program semua program. Programming. Ini pandangan saya lah. Program ni dia terlalu perfect tau. Dia terlalu perfect. Muzik ni dia kena ada sentuhan manusia juga. Yang silap sikit-sikit tu yang sedap tau. Yang silap macam sikit. Yang pakai drum kan. Drum pun machine kan. Contohnya macam kita kan. Contohnya macam kita. Dia punya solo dia. Contohlah.
dia punya vibrate tu manusia punya lain, tak sama macam mesin. Sama juga dengan violin. Violin kita dengar tu, violin dulu memang betul violin yang betul-betul yang real punya violin ataupun biola kan. Zaman sekarang pakai keyboard, sound keyboard. Lain. Tone pun lain. Dia digital tu dia static je kan. Betul, dia tak ada jiwa. Dia tak ada tu. Dah nama robot. Mana ada jiwa robot. Itulah dia. Okay, ni ada pertanyaan daripada Junaidi. Dia kata brand mana yang jadi influence Panji zaman tu? Influence bijak soalan ni. Kita masa tu memang kita terikut-ikut lah. Kita akur lah dan kita terikut-ikut dengan Zainal Hijau. Zainal. Untuk Zainal. Muzik etnik. Masa tu memang tapau habis. Zainal dengan tim RAP memang tapau habis industri muzik Malaysia masa tu. Dan memang sampai sekarang pun orang bercerita lagi pasal album Hijau tu. Oh, okay. Betul. Evergreen lah lagu tu. Betul. Ini daripada Saiful. Saya suka sastra dulu dalam penulisan lirik. Sekarang simplicity dalam semua cabang muzik. Yep. Macam saya cakap tadi lah, benda tu semua dalam mau cakap apa, benda nak simple je. Semua benda tambah benda yang abstract, tambah benda-benda yang simbolik, tambah. Orang tambah pening kepala. Orang semua nak jadi orang tambah dah seni tu kan. Saya suka awak sejak dari darjah 3 pun dah jadi lirik. Saya suka awak macam tu. Sorry bukan saya nak kutip nama tu dah kan. Saya tu buka buku. Muka buku, cinta buka buku, apa semua sekali. Sorry kan. Yalah, saya pun dengar kadang macam pelik lah. Tetapi sebab untuk kita mengukur ataupun untuk kita mengatakan bahawa lagu lama lagi sedap, itu saya rasa persepsi saja semata-mata. Yalah. Pasal kita memang kata zaman lagu rock tu sedap. Tapi kalau kita ingat balik zaman kita remaja dulu, kita dengar lagu rock, ayah kita kata lagu 60-an lagi sedap. Ada lagu-lagu benda menengok yang kata lagu 60-an sedap. Tetapi zaman ayah kita masa remaja dulu, dia pun dengar lagu Pok Yeye. Toki kita pun ataupun ayah dia pula kata lagu 50-an lagu apa Pirami lagi best, RRG lah apa semua sekali. Jadi dia sentiasa macam tu. Peredaran zaman kan. Sebab zaman saya belajar dulu, saya dengar lagu Nirvana, lagu banyak. Ini dah itulah. Lepas tu barulah dengar rock apa. Saya rasa pecahan muzik tu yang rancaknya di era 80-an lah. Nak masuk 90-an ataupun pertengahan 80-an. Saya rasa yang peminat-peminat alternatif lagi faham kot pasal peredaran tu. Saya pun dah nak kecoh masa tu. Daripada rock, daripada blues, R&B, jazz apa semua sekali. Daripada rock tu dia pecah lagi tu. Alternative rock, modern rock, new age. Saya pun dah nak kecoh yang tu. Masa tu macam-macam lah, saya ingat. Macam-macam termasuk dengan pasal lagi ke bawah dia Nirvana kan. Nirvana, grunge, tapi sedap tau. Tapi sedap, saya suka sebab muzik dia kot. Gifted lah yang tulis saya rasa ni. Dia kata masa tu Generation X ikon lah Generation X. Betul. Kita sendiri pun kalau main lagu-lagu Nirvana pun enjoy, layang dia lain tu feel dia. Giang lama keluar dari rumah giang. Tu rasa giang kaki dia. Lama tak jamming ke? Lama habis aku. Tak boleh buat gini, tak boleh. Kita pasal tu apa muzik tak boleh dikurungkan begini. Kejap Abading. Sekarang zaman teknologi. Kita pula jamming kat rumah Abading main bass, kat rumah kawan tu main drum, kumpulkan satu. Susun. Banyak melibatkan perkara teknikal tu, jadi macam-macam lah. Tidak sama dengan face to face iyalah. Feel lain betul lah. Saya tengok apa yang mamak tu. Jet apa nama dia? Jet Hire ke? Junaidi komen lagi, dia kata antara lirik yang power dan maksudnya Amin. Sahab, Panji pernah guna khidmat beliau tak? Tak silap saya tak pernah. Memang saya bersetuju sangat dengan Junaidi Timur mengatakan bahawa Amin Shahab adalah penulis lirik yang sangat-sangat hebat. Saya bersetuju. Sehinggakan saya difahamkan, saya dimaklumkan oleh Profesor Dr. Azam Dungu mengatakan bahawa dia seorang apa? Dia panggil apa? Dia tu supervisor untuk dia punya student dia yang ambil master. Okey. Untuk kaji khas untuk lirik-lirik Amin Shahab.
Bayangkan. Wow. Untuk gaji Asamin Shahab punya tu. Maknanya dia punya lirik Asamin Shahab tu, maknanya dia jadikan satu paper dalam dia punya master punya student Betul. Okay. Maknanya benda tu di iktiraf lah kan. Yelah. Iktiraf lah kalau dah buat masuk bahagian research. Dah masuk research. Betul. Hebat. Mana ni? Betul. Okay. Abang Andi, macam Panji dulu ada konsert-konsert kan, gig ke apa, ada jemputan banyak kan? Zaman-zaman dulu banyak jugalah, adalah. Ada. Dia mesti ada pengalaman-pengalaman boleh share sikit bang. Banyak jugalah pengalaman hok tu, pengalaman, tapi apa nama ni, saya lepas pada album ketiga tu, saya cerita sikit lah dua pada Panji sikit, boleh Boleh. Lepas pada Panji tu, saya main giat dengan pub ataupun dekat hotel-hotel lah. Pergi ke rantau dekat Thailand, live kan malam Bangkok. Itu Aberdeen solo ataupun dengan grup Panji tadi? Bukan Panji lah, dengan grup saya perform dengan band yang lain. Saya Seasonist lah kan? Lah band lain. Okay. Untuk band night club lah, kita panggil band night club lah. Kat situ macam-macam lah benda-benda yang kelakor-kelakor pun ada. Ketika orang tengah perform kan, dalam satu club tu perform dekat Thailand, tak silap saya, dekat Bangkok tak silap saya. Tengah perform tu, tiba-tiba daripada shilling 2 orang jatuh daripada shilling dalam tu, jatuh betul-betul atas meja customer. Macam mana tu? Dia mencuri, lepas tu nak lari, dia lalu ikut shilling kat atas tu. Masya Allah. Gamoknya dia tak nampak antara kayu dengan shilling tu kan. Gamoknya tak nampak hiji shilling, jatuh dua orang berdempuk jatuh. Itu kat mana tu berlaku? Yang silap saya kat Bangkok masa tu. Dekat Bangkok. Sampai ke Bangkok pada pergi? Pergi main muzik tempat sana, cari makan. Kat Pattaya kita orang pun kat sebulan jugalah duduk sana. Habis dia punya nyanyian, maknanya orang sana lah nyanyi ke macam mana? Tak, semua daripada band-band lokal, band mana Malaysia. Nyanyi lagu English lah ataupun lagu biasanya kalau macam kat Bangkok lah dia. Biasanya kita main lagu top 40 lah. Top 40 lagu-lagu yang popular, lagu-lagu Inggeris yang popular di waktu. Lagu Inggeris yang popular. Yalah. Tapi bila kita dah tahu band kita nak masuk Thailand, kita study lah sikit lagu, biasanya dia orang caca lah. Saya rasa antara Thailand tak mahu cakap lah kalau tak setuju, tapi pengalaman saya di waktu itu antara KL dengan Bangkok dari segi, pasal kita orang perform dekat Planet Hollywood tau, Planet Hollywood Bangkok. Sudah kira standard dekat Bangkok. Okey. Kita buat keluar lah lagu-lagu yang top 40 masa tu kan. Lagu-lagu Santana lah, apalah semua. Lagu tu California. Dia orang tambah. Dia orang nak lagu Caca kok. Oh iya ke? Main lagu Caca sehingga habis stok lagu Caca. Lagu-lagu yang sedia dia tu tidak habis stok lagu Caca. Lagu-lagu yang sedia dia tu kita cacakan. Jalan. Apa ni? Cerita yang tu apa ni? Yang band yang Abadin tak tahu, tiba-tiba Abadin main je. Reggae ke apa? Ya Abadin. Okey, saya cerita. Okey. Hari tu dalam bentuk tulisan, hari ni dalam bentuk lisan lah. Okey. Saya dengan Arwah saya punyalah saya buta dalam bidang macam alternatif dalam bidang indie lah. Underground. Indie lah. Okay. Saya tinggal serumah dengan Arwah Os. Saya tak tahu Os ni siapa sebenarnya. Saya tinggal serumah dengan dia. Dia kata satu hari tu, dia kata, "Den, aku nak suruh kau free tak hari sekian-sekian, aku nak jemput mula main dekat satu gig." Masa tu kat mana? Dekat Terengganu ke kat mana tu masa tu? Ni kat KL lah. Oh, kat KL. Okey. KL. Lepas tu, ni cerita ni tahun 2000 ataupun 2001. 2000 baru ni. Tahun 2000. Okey. 2000 ataupun 2001. Lepas tu dia bagi lagu semua sekali. Lagu ni best juga ni, macam dia lagu reggae lah. Lepas tu kita practice lah. Practice sekali. Lepas tu pada hari kejadian tu, on the way nak pergi naik kereta tu, nak pergi ke live center KL. Dia live center. Live center. Saya pun tanyalah. Dengar tanya, band kita ni nama benda mana kali? Buka belakang dia kata ROB lah. ROB tu benda Republic of Brickfield lah. Oh iya ke? Tak apalah dia, sampai sana kau tahulah macam mana. Punyalah tak tahu lah. Sampai sana saya terkejut. Dengan fan terlalu ramainya, dengan
Dia tak pernah jumpa lagi fan macam tu. Ni mana live show ni maksudnya? Live. Live. Oh. Live. Dia underground banyak live berku. Ya. Masa tu dia buat kat mana situ? Dekat live center. Live center tu lah, live center tu lah. Alright. Live center. Okay. Lepas tu biasa belakang stage tu saya nampaklah Aru dengan arwah Os berborak belakang tu. Dia kata baik walaupun apa image dia tu macam tu dengan rambut rasta dreadlock apa semua sekali. Tapi dia cakap dengan Os macam ni. Berhalus lah, berhalus. Awak main dulu lah, ada OB bergelas lah. Dia orang berebut untuk nak bagi siapa yang band yang last. Yang last tu dia kira pengiktirafan lah. Band yang orang kata pengiktirafan yang tinggi lah. Siapa yang main last. Dia berebut nak bagi antara Robbie dengan ataupun Coffee Cancer untuk main buat last. Dan last Os pun mengalah. Okey, tak apalah, kita orang main last lah. Terbalik. Okay. Saya pun main lah, saya cocok tu. Masa tu lampu tak nampak lagi kan. Saya nampak gitu-gitu je. Lepas tu saya cocok gitar habis saya kat amp. Lighting buka aja dia punya tu. Tengok orang, Allah. Beribu. Adalah orang-orang kenal saya 2-3 orang. Deng, 2-3 orang kenal orang puang. Dia kata siapa? Deng. Peminat setia. Dia naik atas stage dengan orang ramai tu. Dia pun terjun. Dia panggil benda terjun orang tu. Dive. Apa dah saya panggil? Lepas tu ada orang sambut. Body surfing. Body surfing. Panggil apa Body surf. Ya ke bro? Allah kata. Berap. Orang tepuk tu. 2-3-4 orang. Alah, dia kakak kenal aku. Okey lah, kata. Lepas tu main lah. Rupanya, dia orang popular rupanya Beku. Ya. Dia orang popular. Robbie ni memang popular sangat. Kat sana. Kat sana. Buat Imas sekarang ni pun dengar apa tu. Tahun tu lah. Zaman saya dengar dah tahun 2000. Oh ya? Beli tahu, saya tak tahu. Coffee Cancer, Republic of Greatfield, semua geng-geng underground dulu. Butterfinger, OAG, ramai yang tu. Oh ni Junedi kata band sepentas dengan Kumpulan Desire. Desire saya kenal, Robbie tak perasan pula. Nanti pernah saya sepentas dengan Kumpulan. Tak pernah. Panji tak pernah. Panji. Tak pernah sepentas dengan Desire lah. Desire awal lagi. Desire. Desire Kelantan. Desire Kelantan. Saya pun peminat dengan dia. Saya pun peminat Desire. Bias cintamu tak tunding. Itu memang takak lentuk lagu takak lentuk. Betul. Allah Akbar. So tapi yang pengalaman Aberdeen yalah masa di KL tu yang tadi yang kira bukan salah masuk kan yang grup RB tu. Bukan salah masuk. Maka kata saya ingat Aberdeen buka lampu je tengok pemuzik orang lain, band orang lain. Tiba-tiba Aberdeen salah masuk grup. Tak. Saya terkejut lah tengok crowd. Tengok crowd. Dan saya tak tahu pun pasal dia orang macam sikit je kot. Band alternatif, band apa indie. Saya dah kenal sangat band indie ni. Tapi bila kita join, kita masuk lubuk dia, baru kita tahu, wow, kita mainstream. Mungkin lah Abang dia ingat macam main kat live band kat hotel kan, dia ada crowd dia kan. Tapi bila main underground ni crowd dia lagi gila crowd dia. Gila lah. Lagi gila. Kita tak pernah jumpa lah tu crowd gitu. Oh ya. Apalah macam ni lah. Terbang lah. Besar ke stadium masa tu? Boleh tahan juga. Seingat saya besar jugalah. Tu. Dia besar dah rapat orang kan. Padat tak? Rapat. Dia berdiri kan. Bercerita pasal stay. Saya nak cerita pasal kita orang perform dekat Pattaya. Pattaya. Terkejut saya. Kita padahal orang saya tu kira duduk KL kira lama dah kan, macam-macam tempat dah kita main dekat beach lah, apa Emporium lah. The Ship lah, apalah, banyak lagi lah. Tapi bila kita sampai dekat Pattaya tu, dibawa oleh ejen kita lah. Tempat dia tu nampak luar dia gitu je, dia tepi patah tu kan. Ya. Bila masuk dalam, punyalah bosor. Dia punya stage tu saya tak tahu. Saya rasa dia punya panjang tu lebih kurang dalam 80 kaki lebih saya rasa kot. Bukan 100 kaki lah. Panjang. Dia punya panjang itu. Lebar dia, lebar mana lah. Yalah. Drum je seorang. Drummer je seorang di atas stage. Lepas tu bunyi bass, gitar bass. Lepas tu mana gitar bass? Rupa-rupanya duduk kat lain. Duduk kat satu tempat yang tinggi, yang di luar daripada stage tadi tu, tengah duduk main tu.
Oh. Pakai saxophone hujung sana pula. Kata, oh gila dia. Tapi kita tak stay lama lah guys tu. Tak kenalah dengan muzik kita orang. Dia orang tak tahu lah kan. Pattaya cuma nak cari pengalaman je lah. Yalah. Cari pengalaman lah. Tak boleh dia punya bukanlah nak kata terbaik sangat tapi Pattaya gila lah. Sosial lah. Dari segi sosial lah maksudnya. Sosial lah. Oh, okay. Tak boleh lah. Kita stay sebulan je, lepas tu balik cari makan kat Malaysia je lah. So pengalaman Aberdeen travel, cari job dekat luar negara, ada tak yang kau panggil apa, yang payment sangkut? Ataupun kau tak bayar ke, ataupun kena tipu ke, kena silang ke? Okay. Alright. Sepanjang saya bekerja pun sebagai muzik daripada pra-amatur, lepas tu dia profesional lah kan. Pasal kita dah cari makan sepenuhnya. Sehingga sekarang boleh dikatakan buat masa ni alhamdulillah tak sampai pun 5% saya kena tipu. Ada tapi tak sampai lah. Alright. Alhamdulillah. Yep. Macam orang lain tu banyak sakut-sakut kan. Kita okey lah. Macam isu royalty semua settle lah Aberdeen. Tak ada masalah lah. Royalty album. Tak ada masalah. Royalty album semua okey. Pasal kita untuk cakap pasal album tu, pasal mungkin kita album tak jual mana sangat. Pasal kita pun tak lah kata macam so popular macam band-band yang lain kan. Jadi dia punya perkiraan tu mudah lah kan. Okey 5 tolak 5 okey kosong 10 tolak 5 tinggal 5 gitu je tu. Kalau yang boleh jual 200,000, 300,000 itu mungkin kan duit. Yalah duit. Ini masalah ni. Betul lah tu. Macam tu lah. Betul. Kau bagi lagi besar income masuk, lagi besar periuk, lagi besar kerak kan. Macam tu. Betul. Lepas tu macam masa ke bulan Panji tu, macam kalau kau pergi, saya tengok dalam macam cerita The Rock kan, naik van ramai-ramai pergi. Macam Panji pun ada keadaan gitu pengalaman. Memang gitu pun. Tapi yang bezanya dia orang pakai manager, kita orang dok lah siapa pakai manager kan. Kita ada PRO kita orang lah. Kalau macam Sony Music kita ada Allahyarham Su lah. Ramai orang kenal Su ni, dia legend juga. Allahyarham Su pun kan juga. Su lepas tu perempuan lah Su tu pun tengah. Okey. Faham. Kita sekarang. Okey. Allah. Kita mana-mana lepas cakap tu, dia excited kan. Kau nak juga bawa macam ni. Lama sembang. Ya. Alright. So mana ada kisah-kisah tu ke masa tu travel naik benda van ke kereta ke? Naik van lah, van Sony Music lah kalau masa zaman Sony Music. Ada BMG lah. BMG. Yang bestnya bila ada tulisan Sony Music ataupun ada tulisan, yang bestnya kalau kita turun je orang tak kenal mana Panji, tapi biasanya sesuatu promotion tu kita bergerak sekali lah. Kadang-kadang kita bergerak dengan Baizura, yang ada nama dah kan, kita tupang glamour orang lah. Okay. So masa jadi pemuzik ni ada tak masa macam kita rasa macam susah ke, macam tak ada duit ke masa? Ada fasa-fasa tu? Banyak susah pada senang lah. Banyak susah pada senang. Banyak susah pada senang. Seriously. That's why saya ada buat penyusahan saya dalam Facebook. Saya masukkan dalam tu kepada adik-adik kita. Saya bukan nak tu, dia cakap pasal reality lah kan. Reality di industri musik di Malaysia. Di Malaysia. Bukannya kita berada di western lah, ataupun luar negara dia punya royalty pemuzik pun ada royalty, walaupun dia session untuk album orang lain dia tetap dapat royalty kalau kita bukan dan dia punya market pun worldwide, tak macam kita. Betul. Kita penduduk kita 30 juta tu pun hak minat genre muzik kita pun berapa, kita slash lagi dalam berapa persen. Lepas tu hak beli kita slash lagi apa benda yang dapat sekarang tak boleh dah sekarang. Nasihat saya untuk adik-adik yang baru nak belajar ataupun baru nak memilih bidang ni sebagai profesional, fikir 2 kali lah. Saya tak melarang. Kalau nak ambil benda ni sebagai satu bidang akademik secara profesional, itu okey. At least kita dapat master ke, degree ke, diploma ke. At least dapat dapatlah orang kata benda, dapat kerja tu kira lah masa depan sikit kan. Ataupun at least kita dapat boleh buat kelas sendiri ke apa, macam mana ke, kita mengajar orang.
Tapi kalau kita mengharapkan muzik semata-mata 100%, gitulah. Sakit lah. Sakit lah. Sakit lah. Tu apa Junaidi? Tu gig ASAB Pilgrim pun power. Apa dia dengar kumpulan ni? Kena tapi jangan dengar lagu-lagu dia. Sejak soalan Ali macam tahu. ASAB tu kumpulan punk rock lah. Pilgrim lebih pada surf punk lebih kurang lah. Saya pun tak ingat lah. Macam tu lah. Punk rock lah senang. Punk rock. Tu power tu pun saya minat kak. So, apa kau ada soalan lagi apa kau? Okay, tentang ialah bahasa sekarang kan begitu. Baru saya tengok. Apa tu? So, pencapaian tertinggi Panji apa? Mana paling best lah. Paling best. Pencapaian tertinggi tak ada lah apa yang tinggi sangat. Tak ada mana. Mana yang sale yang 30,000 tu lah. Sale tu lah. Sale tu satu lagi untuk anugerah AIM. Yang pertama. Jual lagu. Yang pertama. Tahun yang bila? pertama sekali diadakan tahun 94 dah silap saya. 94 ataupun 93. Jam 94. Pasal Panji bukan termasuk dicalonkan dalam kategori kumpulan terbaru lah. Kumpulan terbaru ke apa? Kategori kumpulan terbaru. Kumpulan baru tu. Panji feminin. Feminin, ingat tak feminin? Oh, sekali dengan tu feminin ke? Feminin lah sekali lah. Tapi seperti mana yang telah dirama memang tak dapat lah kita. Pergi minum air je lah. Pergi makan minum je lah. Tak apalah, dapat jemputan tu okey dah. Satu peragaan tu. Dah masuk list tu, kira finalist tu dah power dah. Ya, betul. So, tapi saja nak share Ali Ali dengan Abang saya nak share lah walaupun tidak di soalan ni saya nak share jugalah. Apa nama ni, kita kena berbangga lah saya rasa. Kita kena berbangga walaupun pun ada saya masukkan dalam penulisan saya dalam FB tu. Kita kena berbangga dengan brand kita lah saya rasa. Bukan bangga maksudnya kita ujub ataupun kita bongkak dah. Kita kena bangga dengan brand kita. Walaupun satu ketika dulu saya selalu mengeji ataupun selalu orang kata mengecil-ngecilkan Panji. Walaupun masa tu lepas album ketiga dah. Saya buatkan nama Panji ni sebagai satu benda yang joke lah bagi saya. Oh ya ke? Artis joke Panji Persemagelia. Tapi tanpa disedari dengan Panji juga orang kenal saya walaupun tak ramai. Ya. Dengan Panji ni juga jadi orang kita nak buat apa urusan insya-Allah dimudahkan pasal ada orang kenal kita. Sikit-sikit walaupun kecil. Ya. Sebab tu saya kata walaupun nama kita tu orang gelar mana-mana kita kekalkan nama tu pasal senang orang kenal pasti kita. Ya, betul. Macam saya pun banyaklah. Saya masih belajar kat UM abaiku. Saya belajar kat UM tahun 97. Okey. Yang bestnya kat situ habis kat sini Ini rahsia. Saya tak ada bilik. Saya menumpang bilik dekat Kolej 9 di UM. UM tu Saya tak ada bilik. Okey. Saya rasa habis kat sini aku. Okay. Pasal ni cerita lama dah. Yalah. Lepas tu ada seorang ada seorang tu tak boleh sebut nama lah. Dia penyelia untuk Kolej 9 lah. Penyelia dom lah. Tu hamba Allah lah. Okey. Lepas tu? Hamba Allah lah. Dia kata habis tu ada orang perkenalkan saya, orang kenal saya. Masa tu drama, saya berlakon drama habis Oh iya ke? Kebetulan masa tu drama baru keluar, tengah panas lagi. Jadi orang kecang lah muka kita. Bila berlakon ni orang senang kenal muka kita pasal banyak shot lama tunjuk muka kita kan. Kalau main muzik, nak main gitar bass. Gini je lah orang tengok. Lalu je lah. Dia usaha habis. Lepas tu ada orang kenal saya, ni abang kumpulan Panji. Saya kata. Kebetulan masuk sekarang ni memang tengah ada buat pertandingan antara berlawanan antara kolej 1 sampai kolej 13. Okey. Memang prestige lah dia orang punya festival seni untuk UM tu sampai sekarang pun. Jadi kata okey boleh tak ya jom budak-budak kita. Nanti saya jumpa dengan penyelia. Siapa khabar dah okey lah. Jumpa dengan penyelia. Awak kumpulan Panji ke? Kumpulan Panji kata. Habis tu belajar tahun berapa? Bagi tahu lah gini. Dah ada bilik ke belum? Belum kata Prof. Okey macam ni. Saya bagi bilik kat awak.
saya bagi makan minum kat awak, kad makan tu semua sekali, awak tunggu bayar. Cuma timbal balas dia, pastikan anak murid saya dapat Johan pada tahun itu. Ajarlah guna-guna pun. Saya pun dia lagi. Okey lah, bagi lah. Dah dapat dah. Kita macam kita berjasa dah, kita betul-betul budi lah. Hari-hari yang belajar, apa semua. Alhamdulillah, dapat nombor 1. Tahun tu? Kau every year? Sebenarnya every year. Sebenarnya every year dapat. Lepas tu? Tapi alhamdulillah tahun tu, jadi sekali lagi punya abaiku. Nak dapat nombor 1 senang, tapi nak mengekalkan kemenangan tu lagi payah. Nak mengekalkan kemenangan tu payah. Tapi dapat menang lagi lah pada tahun tu, alhamdulillah lah. Bukan kerana saya seorang pun, pasal dia orang tu memang talented pun. Kita ajar gini-gini sikit, dia orang dah boleh dah. Saya rasa dia orang dengar kot dalam ni, member-member yang kat UM. Mana Kolej 9 Kolej 9 lah. 9 college. Tahun 97? Itu sama 97. Alright. Baru payment saya. Tapi nak ceritanya tu lah Abang dengan Lee dia kata nama tadi tu lah, nama tu. Walaupun kita tak suka, walaupun kita menghedik nama kita sendiri, sebenarnya nama kita membawa, kadang-kadang membawa kemudahan untuk kita jugalah. Ya betul. That's why saya kekalkan dengan nama De Panji. Macam-macam saya cuba buat, nak keluar daripada main muzik, buat insurans, life insurance, jual kedai makan, buka macam-macam saya buat. Tapi orang tetap panggil saya De Panji juga. Sebab dia orang kenal dengan De Panji awalnya. Sampai sudah lah. Itulah. Betul. Walaupun kita dah sudah payah nak tukar nama lain pun, nak tukar kulit lah. Dia baru dah kenal kan dia punya betul. apa tu. Kita start dengan benda tu lah. Kita start betul. Tu antara Junaidi dia komen lagi tu. Band Pantai Timur. Famous. 90-an punya band yang famous lah. Italy, Panji. Kelantan, Desire, Zodiac. Zodiac Kelantan juga. Zodiac Kelantan. Zodiac awal lagi pada kita. Dia lagi. Zodiac tak silap tahun 91 ataupun 90 macam tu lah. Lebih kurang. Lagi-lagi lama ni. Okay, Abang Ading. Macam band Panji ni, ada tak plan macam nak reunion balik ke mana-mana yang masih ada lah? Berapa orang sebab saya tengok ada band yang baru pun, band lama pun ada dah yang macam comeback balik, kumpulan-kumpulan buat lagu. Bunyi macam negatif lah, tapi sebab masa ni tak ada perancangan lagi lah nak buat benda tu, Abang Kuli. Tak ada lagi lah. Pasal saya rasa yang berlalu sudah, biarlah berlalu lah. Pasal bagi ni, kalau macam orang lain, ni nak buat lain, okey. Pasal dia orang ada penyanyi asal. Sekarang ni soalnya penyanyi. Betul lah, penyanyi minta maaf. Generasi baru ada kan? Generasi baru. Ya boleh lah, tapi kita kena fikirkan satu arrangement muzik yang jenis saya lah Abang Kuali. Jenis saya satu buat benda memang kena perfect. Kena sungguh-sungguh lah. Kena buat benda yang pelik sikit pada orang lah. Muzik sekarang ni kena pelik. Dia kena pelik. Jadi kita nak dapatkan idea tu, makan masa lah. Betul. Banyak benda lah. Masa banyak terbuang, banyak benda lah. Betul. Jadi saya rasa penyanyi asal pun dah malah lah. Yelah, kadang-kadang sebab vokalis tu orang lain kan. Tak ada yang asal lah. Orang lain. Sebab saya tengok pula apa yang baru yang comeback macam Data baru ada buat lagu baru kan. Data ada penyanyi dia pun masih lagi boleh menyanyi dengan bagus. Data apa lagi saya tengok. Sebab sekarang saya tengok trend macam pemuzik sekarang dia buat sekali dengan video klip ya. Dia ada lagu baru, dia buat video klip. So daripada YouTube tu lah apa dia dapat income ke jana. Sebab dia tak nak buat YouTube ke? Buat masa ni belum ada lagi, tapi tak tahulah, mungkin satu hari nanti ke baru tergerak hati nak buat ke, tak tahulah. Kalau buat masa ni belum lagi lah. Itu nak tanya juga sekarang. Dulu kan royalty dia bayar mengikut sale kan, jualan kaset. Sekarang era sekarang macam mana kalau Aberdeen tahu? Saya pun dah berapa pasti sangat pasal ni, tetapi ada kita berbincang. Saya berbincang dengan drama Panji lah, Rosie tu. Dia berbincang dengan Rosie ada kontak dengan orang Sony Music jugalah. Nak ceritakan pasal dia panggil digital royalty. Digital royalty. Saya pun dah tahu macam mana. Pasal saya pun dapat makluman dari Zahar Spring,
kumpulan Spring, dia kata Ding pergi lah check Ding, kata dekat Sony Music Spring dapat sama kata royalty untuk digital royalty. Sebab dia play kat YouTube kan. Dia orang mengguna Sony punya tu kan. Patutnya ada. Tapi tak tahulah sehingga sekarang tak dapat tak sungguh dah. Kita ni tak sungguh. Dah marah dia. Kita dia sungguh. Telefon kali dak akak. Malah biar lu main biar. Setahun. Lepas setahun. Nah, kalau dalam Panji tu dalam Panji tu siapa yang lead dalam Panji sendiri? Siapa yang kau panggil ketua lah kan lead? Rozi lah. Oh, Rozi. Ketua Panji lah. Rozi lah. Pasal dia ada pengalaman. Rozi sebelum join Panji dia ada album dah dengan kumpulan Roses kalau ingat lah. Oh iya ke? Roses. Bukan Black Rose. Yalah. Roses. Okay. Dia ada pengalaman. Kalau saya nampak Abading boleh buat Abading. Kalau untuk cari income lah, saya nampak kalau YouTube Abading buat channel je yang ajar main bass ke, start pada basic ke. Yes. Buat benda tu je boleh. Yes. Target dalam 10 sekali ke dah cukup. Yes. Betul. Memang dalam perancangan Ali. Saya kekangan instrumen sebenarnya kali. Saya ada 2 gitar bass. Satu gitar bass yang dengan saya sekarang dan masih lagi boleh guna pakai yang 6 string, yang 6 tali. Tapi untuk nak ngajar bingung budak-budak 6 tali. Yalah. 6 tali. 6 tali bass. 4 tali je. Jadi saya ada satu gitar lagi yang gitar kalau tengok dalam video klip Semile atau mana-mana video klip yang masa pakai gitar tu daripada awal. Gitar my first gitar lah. Ibanez tu yang warna merah. 4 tali. Yang tu saya baru pergi hantar dalam 2 minggu dah. InsyaAllah dah pergi siap lah. InsyaAllah saya akan buat Ali. Memang terima kasih banyak. Memang dalam perancangan. Boleh tu. Memang nak buat. InsyaAllah saya rasa ada permintaan benda tu. Okey je kot. Boleh. Sebab kalau Abading nak harap yang royalty sebelum ni saya rasa macam susah sikit lah. So baik kita create konten baru je. Betul, yes. Itu lah, ke hadapan lah. Betul. Cuma kalau macam lagu pun, kalau kita cover lagu orang pun still boleh dapat income Abading. Betul? Macam kita Abading main balik. Main sendiri. Walaupun lagu contohnya lagu Semile, Abading main bass saja ke, main gitar saja, so boleh create juga. Dia tak akan detect tu. Yang tu saya tak apa faham lagi ni. Pasal saya pernah buat bukan di YouTube lah, di di Facebook. Saya pernah buat tu abeku. Apa nama ni video klip. Saya buat saya guna anak saya sendiri untuk jadi model. Ya, saya tengok. Buat apa sebenarnya dia block. Kena detect pasal royalty. Pasal ni apa maksudnya sebab lagu asal kan. Lagu asal guna kan? Abading guna lagu asal kan? Kalau Abading main sendiri itu tak kena royalty. Copyright. Tak kena copyright. Macam Abading main balik, main bass, jamming ke. Oh ya ke? Tapi ada yang saya buat lagu tu, yang saya main lagu apa tu? Allahu Rabbi. Apa? Yeah. Muse, lagu Muse tu. Yang saya jamming dalam Facebook Muse tu kan. Dia detect juga. Saya tak faham. Saya tak faham cara dia orang kesan tu macam mana. Apa nama? Dia kesan ni saya pun study dah itu. Dia bukan dia study pasal copyright. Bila contohnya lagu apa-apalah dia masuk, dia akan ada note kan. Frekuensi dia tu. So dia base pada frekuensi tu tingginya. Kalau benda tu Abading buat sama dengan frekuensi sama, dia akan detect benda tu sama lah. Tapi Abading boleh declare. Saya main sebiji. Baguslah tu. Maksudnya bagus. Main sikit lah tu. Tapi Abading kena buang sikit. Abading boleh claim itu Abading punya music yang main. Bukan copyright pada orang. Abading ubah sikit. Jangan follow. Terima kasih banyak-banyak. Alright. Abading masukkan suara Abading confirm jadi. Lagi dah. Masuk suara orang dah lagi dah. Background mungkin muzik sama tapi bila suara lain dah lain dia dah boleh cover dah. Tak sama dah dengan asal. Alright. Abading saya tak boleh nanti kita jumpa. Apa kita share. Sebab benda tu income lah Abading. Betul dah. Basic income. Sebab sayang lah Abading ada bakat, ada ilmu yang boleh share.
So maknanya mana kita tahu nak satu masa kita tak ada dah. So benda-benda yang kita share ni jadi saham kita Abading. Terfikir gitu juga ni, makna kata kita pun makin meningkat. Pokoknya walaupun kita tak ada lagi, budak-budak anak-anak kita, cucu-cucu kita ataupun siapa-siapa pun boleh guna kan. Saya pun ada terfikir juga, banyak juga saya cari untuk gitar bass, untuk kelas gitar bass, banyak yang kadang-kadang advance. Terlalu advance sangat. Advance, lepas tu belajar dalam bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris. Baik. Sekarang Idea dia dah, tajuk pun ada dalam kepala. Gitar bass, main gitar bass. Cara saya. Oleh nak marah. Betul. Kita. Betul. Setuju. apa dia cakap Terengganu tu lagi slang. Baru ada trademark sendiri. Okey. Okay. Boleh insya-Allah boleh Abading. InsyaAllah. Di cuti ni PKP ke apa boleh. Sekarang ni Abading freelance ke atau atas mana-mana apa panggil? Mana-mana band ke atau macam mana sekarang? Tak ada. Bila balik Terengganu ni saya saya tak ada band yang tetap. Tak ada band yang tetap. Saya freelance lah. Tapi ada jemputan lagi lah. Sebelum PKP tu ada. Tapi sekarang ni tajuk dengan tajuk kita malam ni lah kan. Proyek ada orang zaman lah kan. Zaman lagi nak simple, lagi nak apalah. Kalau dulu minta maaf cakap kalau dulu bukan dulu sangat lah, dalam 7 ataupun 8 tahun lepas. Di Terengganu kami as a pemuzik yang bukan bertaraf aku cakap benda recording artist. Okey. Maksudnya kita bukan panggil daripada KL apa semua sekali. Semua daripada musician daripada Terengganu. Untuk majlis hari raya dibayar sehingga 8,000 untuk satu show. Wow. 8,000. Itu biasa. Bukan biasalah, itu highest lah yang kita dapat. Kita dah tahulah siapa yang boleh satu show tu berapa jam? Pecah rekod tu. Berapa jam satu show? Biasanya untuk hari raya tu dalam 2 jam lah. 2 jam. 2 jam pun banyak berarti lah. Biasa 7,500, 5,000, 6,000. 1,500 kalau dia ada show ni free tak? Sekian-sekian. Okey, free. Lepas tu berapa harga? Bajet berapa? Bajet dalam 1,500. 1,500 bukan nak berlagak. Ini kita 7-8 tahun lepas lah. Saya sub kat orang je. Man, kau free tak man? Aku tak boleh dah komen. Sub je. Senang. Sekarang jadi agent. Sekarang sebelum PKP, dia ni free tak ni saya sekian. Okey, free. Ada jemputan untuk buat show ni. Okey, bajet apa? Bajet dalam 800. Aduh. Jauh beza 8,000 dengan 800 kan. Iyalah. Sebab apa? Sebab adanya baskers lah. Baskers ya. Minta maaf baskers. Basking pada baskers semua dia relax, jangan marah. Saya tidak marahkan anda. Saya tidak marah. Tak pernah menyamarahkan anda. Saya tak marahkan dia orang. Pada bulan ni memang terkejut jugalah. Dia punya nampak kalau kau turun harga market kan. Ya betul. Dah habis tu dalam basking pun 400-3 orang pun dia orang ambil. Saya fikir balik, tak apalah. Mungkin zaman berubah kan. Untuk betul. Orang nak spend untuk 5,000, 6,000 ataupun 8,000 macam hari tu mungkin satu benda yang hampir mustahil lah sekarang ni untuk nak spend tu. Dia orang ketepikan soal kualiti dengan janji bunyi. Bunyi je. Minta maaf lah kalau dia orang cakap belagak berkualiti. Benda tu sama dengan fotografer. Memang era sama. Zaman dulu fotografer wedding 3-4 ribu tu biasa. 3-4 ribu sampai 6 ribu tu biasa. Hari, satu job. Satu event. Sekarang dia orang minta 500, 300. Dia kata kalau you tak nak tak apa orang lain ada. You tak nak tak apa orang lain ada. Tapi dia tak fikir kualiti dia tahu. Masa tu dia fikir asal ada gambar je. Asal ada gambar. Lepas tu dia asal ada fotografer masa majlis tu. Dah cukup. Ingat konsep yang sama lah. Jenis seni ni lebih kurang sama. Tahun 90-an, tahun 2000 berbeza dengan sekarang. Memang jauh berbeza dengan sekarang dari segi bayaran. Sedangkan harga tali gitar makin lama makin naik. Tapi harga macam buru kan. Ya betul. Atau mungkin sekarang lagi mudah buat muzik buat lagu. Ke sama susah? Memang lagi mudah lah sekarang. Sebab tu saya rasa revolusi lah kan. Revolusi. Kena ada teknologi. Tapi upah yang berubah. Upah yang berubah. Dia orang nak itulah dia. Tapi bagus jugalah bila untuk
yang untuk pada basking je lah kan, untuk basker semua. Sebab saya tak langsung dia orang dapat income, dapat penjanaan asing. Yelah. Alhamdulillah lah. Saya pun join sekali. Dia apa saya kata tak ada masalah lah. Saya join dengan Fisher Basker, saya macam-macam saya join. Tak ada masalah. Itu Basker apa ni? Apa join? Apa dia? Pernah juga join dengan Aid tu. Dengan saya kenal lah. Aid tu. Itu kawan saya tu. Aid. Musyidu saya pang tau. Musyidu Ampang. Pang tau. Musyidu Pang. Gelaran dia. Tapi semua yang ruginya sikit pada adik-adik ni bila dia dah selesa dengan basking, dengan pergi porter apa semua ni. Tak kisahlah itu dia punya rezeki dia lah. Cuma dari segi perspektif muziknya dia agak rugi sikit lah pasal tak ramai yang basking dia akan main muzik copyright dia tu 100%. Nak sama. Maksudnya kalau macam kita orang main live music, kita main lagu apa? Contohnya lagu Zian Azin. Kemulut Muara Kasih contohnya. Daripada intro sampai ke ending solo apa semua sebiji kita cari. Dengan sound sebiji kita cari. Memang kita nak macam tu. Tapi bila basking dia asal boleh je. Dia based pada request kadang-kadang. Lagu tu main je lah brand. So dia punya macam tu. Ke situ je lah. Itu je lah. Ni ada Puak Abbas komen tu. Masuk ni. Puak Abbas masuk. Abang Ding, salam semua. Puak Abbas. Jom ride sekali dia kata. Apa khabar Pak Abbas? Beri mula lagi. Beri mula apa pula tu? Beri mula. Dia ingat main kat Primula lagi kot. Beri mula dah. Lama cerita tu. Kita lama Primula tu. Kita lama juga. Abang Ding kat ni lah Pak Abah. Abang Ding kat Uniza dah. Uniza sebagai apa Abang Ding? Uniza penolong pegawai kebudayaan. Di pusat kesenian dan warisan Uniza. Alhamdulillah ditempatkan kat situ. Bukan artis budaya. Kalau ditempatkan kat lain Jahanam. Alright. Dia artis budaya ke tak sama? Bukan, artis budaya lain. Kita Uniza tak ada artis budaya. Oh tak ada. Ada bukan. Tapi kita memang tak ada posting untuk arti budaya. Kejawatan Aberdeen tadi tu kira pegawai lah, pegawai Uniza lah. Penolong pegawai lah. Okay. Mana attach dengan universiti lah, bukan freelance lah, mana attach kerja lah, ada terikat dengan universiti. Kerja betul. Okay. Betul. Alhamdulillah mana ada income lah. So Puak Abah tanya kenal tak lagi dia. Puak Abah MX apa tak kenal ni, legend tu. Dia kata dia ajak John Wright sekali tu. Puak Abah MX. Kenal MX. Puak Abah. Puak Abah tu fotografer. Tahu. Nampak sekali mau tu. Ding, Mok ada ketih. Mok ada Kuala sekarang ni, Mok kakak. Terima kasih banyak-banyak insya-Allah Puak Abah. Alright. Kita dah 1 jam dekat 20 minit. Lama ni. Tak sedar. 1 jam 20 minit kita bersama. Tapi best lah Pak, saya kira sembang-sembang ni first time saya kenal Aberdeen. Cuma biar lagu tu memang dengar lah dekat apa dekat radio, dekat kaset tu. Ni first time lah jumpa dengan orangnya. So terima kasih lah Aberdeen kena sudi join kita punya sesi sembang-sembang santai malam ni. Kata-kata akhir Aberdeen ada untuk nasihat ke kata-kata akhir tu tak ada benda lain lah, cuma kepada sahabat-sahabat kita di luar sana yang sedang struggle, especially pasal kita cakap dari segi perspektif muzik Ya betul. Kepada sahabat-sahabat saya di Terengganu ataupun di Kuala Lumpur ataupun seluruh Malaysia, bersabarlah dengan ujian ni tahu dengan keadaan setengah-setengahnya tu setahun, bayangkan setahun lebih. Saya 3 bulan masa duduk KL main pub, tak ada kontrak job mana-mana, 2 bulan pun dah sengit, apatah lagi yang sebulan, yang setahun setengah tu tak ada job. Mana nak anak-anak lagi nak makan, duit kereta, main rumah apa semua sekali. Bertabahlah insya-Allah, ini seketika saja. Anggaplah ini sebagai satu arakan awan mendung yang berlalu. Lambat laun dia dah habis ekor dia tu, sang suria pun muncul insya-Allah. Wow, hebat kata-kata orang muzik ni, orang seni. Seni lain, beauty seni lain. Okay, alright.
Okey, terima kasih sekali lagi Abading kan. Okey. So kita so kita di penghujung segmen sembang apa tu? Lepak dulu bersama dengan Abading Panji. Alright. So minggu depan insya-Allah kita akan bersama dengan artis lain, anak seni lain. Mungkin kita akan bawakan nantilah. Okey, itu saja daripada kami. Sehingga kita jumpa lagi pada minggu hadapan insya-Allah. Alright, terima kasih semua. Terima kasih sudah join, terima kasih sudah komen, termasuk itu terutamakan Junaidi Timur aktif untuk komen pada malam ni. Alright. Terima kasih Junaidi. Terima kasih semua. Okay. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.